Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid semua, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Jawi Darjah 3 yang bertajuk perkataan yang berimbuhan di akhir. Sebelum tu, seperti biasa kita sama-sama membaca doa, insya-Allah Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, kita lihat imbuhan di akhir perkataan. Jadi imbuhan di akhir perkataan iaitu yang pertama bunyinya an, yang kedua kan, yang ketiga i. Ya. Jadi bagi imbuhan an, apabila ditukarkan kepada Jawi, ia adalah ditulis dengan huruf nun sahaja. Kemudian yang kedua alif nun dan yang ketiga hamzah nun. Jadi ketiga-tiganya ini adalah berbunyi an. Nun berbunyi an, alif nun pun berbunyi an, hamzah nun pun berbunyi an. Baik. Kemudian bagi imbuhan kan, dalam Jawi kita tulis macam ni. Kaf nun kan. Kemudian bagi imbuhan yang berbunyi i, dalam Jawi dia ada dua jenis, dua bentuk tulisannya iaitu ya. Ya bunyinya i kalau di akhir ya. Kemudian hamzah ya pun bunyinya i. Jadi ini adalah imbuhan-imbuhan di akhir perkataan. Bagi imbuhan di akhir perkataan iaitu yang ditulis dengan nun, bunyinya an, digunakan pada kata dasar yang huruf akhirnya selain alif dan waw dan juga huruf jati. Huruf jati adalah huruf yang boleh berbunyi sendiri walaupun dia tunggal. Contoh macam ba, huruf ba dibunyikan be, ba, be, ataupun alif pun boleh. Alif, macam tu mak, alif, mim kaf mak, mak. Jadi alif tu walaupun ditulis tunggal dia boleh berbunyi. Itu adalah contoh huruf jati. Dia ada lagi, dia ada 20 huruf. Huruf jati. Ba, be, ta, te, kaf, ke, pa, pe, macam tu. Itu adalah huruf jati. Okey, kita tengok. Jadi contohnya, contoh imbuhan nun, an ataupun yang bunyinya an yang ditulis dengan nun digunakan pada kata dasar yang huruf akhirnya selain alif dan waw dan juga huruf jati. Kita lihat contohnya. Kat sini saya dah buatkan dalam bentuk kotak untuk memisahkan. Kita mudah nak tengok kata dasar, imbuhan dan juga kata terbitan. Ingat ya, kita dah belajar sebenarnya. Saya banyak kali dah ingatkan apabila kata dasar bercantum dengan imbuhan, tak kira imbuhan tu di awal ke di akhir ke, maka ia dinamakan kata terbitan. Okey. Baik, kita lihat contoh imbuhan an ni yang ditulis dengan nun. Kata dasarnya minum. Minum. Jadi kata dasar ini minum ni kat sini huruf mim, huruf akhirnya maknanya huruf mim adalah huruf jati. Mim gitu kan. Dia boleh bunyi sendiri. Maka apabila dia bercantum dengan imbuhan nun atau an yang ditulis dengan nun, maka dia akan jadi macam ni. Minuman. Macam tu. Maknanya imbuhan, kata dasar yang berakhir dengan huruf jati, dia boleh digunakan imbuhan an di akhirnya. Dia jadi minum, jadi minuman. Begitu juga lari. Lari dia digunakan imbuhan nun, dia jadi larian. Macam tu. Ya.
Seterusnya, imbuhan di akhir perkataan yang berbunyi an ditulis dengan alif nun. Alif nun an. Digunakan pada kata dasar yang huruf akhirnya waw. Jadi kalau kata dasar tu berakhir dengan huruf waw, maka imbuhan dia, kalau an, dia kena tulis alif nun an. Macam tu. Contohnya, kita lihat kata dasar dia buru. Buru. Waw kan dia punya akhir kata dasar tu. Maka imbuhan yang digunakan untuk bunyi an adalah alif nun an. Jadi buruan macam tu. Kemudian yang kedua, pandu. Pun kata dasarnya berakhir dengan huruf waw. Maka kalau kita nak letakkan imbuhan yang berbunyi an, maka kita kena letak alif nun an. Dia tak boleh nun, nanti dia jadi pandun. Walaupun nun tu tadi bunyinya an juga, tapi dia tak sesuai. Sebab kata dasar di sini berakhir dengan waw. Jadi kena gunakan alif nun an, bunyinya an. Jadi panduan. Macam tu. Seterusnya, imbuhan di akhir perkataan yang berbunyi an juga, tapi ditulis dalam kaedah Jawi hamzah nun an. Okey, kita lihat. Ia digunakan pada kata dasar huruf akhirnya alif. Yang huruf akhirnya alif. Contohnya, kita lihat cuba. 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 Tengok kata dasarnya berakhir dengan huruf alif kan? Cawau cu ba alif ba. Jadi kata dasar berakhir dengan huruf alif. Jadi kalau nak letakkan imbuhan an, dia kena gunakan kaedah penulisan hamzah nun an. Barulah betul Jadi cubaan. Dia tak boleh gunakan alif nun macam tadi atau nun. Kalau gunakan nun dia jadi cuban. Kalau diguna alif nun, betul bunyinya an, tapi nanti dia berjumpa dua alif kat sini. Tak cantik nampak tulisan tu. Kaedah dia tak boleh jumpa dua alif. Jadi kalau kata dasar berakhir dengan huruf alif, imbuhan annya hendaklah ditulis dengan hamzah nun an. Tak boleh alif nun an. Tak boleh. Ya. Okey. Sebab dia nanti bertemu dua alif. Jadi tak sesuai lah. Ya. Begitu juga dengan contoh yang kedua, ganda. Gandaan. Ganda. Kat sini dekat kata dasar ganda, kata dasar berakhir dengan huruf alif. Maka kalau nak letak dia imbuhan an, maka kena gunakan hamzah nun an. Jadilah gandaan macam tu. Okey. Seterusnya, kita beralih kepada imbuhan di akhir perkataan i yang berbunyi i, hamzah ya i macam tu. Jadi imbuhan hamzah ya i itu digunakan pada kata dasar yang huruf akhirnya alif dan juga waw. Dia kena kata dasar yang akhirnya alif dan waw. Kita lihat contohnya, iaitu tengok kata dasar. Perkataan yang pertama, mula. Mula. Jadi kata dasar itu berakhir dengan huruf alif. Jadi kata dasar yang berakhir dengan huruf alif, apabila hendak diletakkan imbuhan yang berbunyi i, dia kena tulis hamzah ya i macam tu dalam kaedah Jawi. Jadi bunyinya mim waw mu lam alif la hamzah ya i. Mulai macam tu. Ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, kata dasar aku. Jadi tengok pada akhir kata dasar dia berakhir dengan huruf waw. Jadi kata dasar yang berakhir dengan huruf waw juga, apabila ia hendak dicantumkan dengan imbuhan yang berbunyi i, maka kaedah penulisan imbuhan itu adalah huruf hamzah ya. Bunyinya
I. Jadi kita eja dengan alif A, kaf waw ku, hamzah ya I. Aku I. Macam tu cara dia. Ya. Seterusnya kita lihat imbuhan di akhir perkataan yang berbunyi I tapi ditulis dalam kaedah Jawi dengan ia sahaja. Kita lihat ya. Jadi ia di sini imbuhan yang berbunyi I yang ditulis dengan ia, huruf ia sahaja, boleh digunakan pada kata dasar yang huruf akhirnya selain alif dan waw. Kat sini saya gariskan perkataan selain, dia nampak kat situ. Dan juga huruf jati. Huruf jati tadi saya kata apa? Iaitu huruf yang boleh berbunyi dengan sendiri. Kita lihat contohnya. Contohnya, okey, kita lihat yang pertama, kata dasar. Kata dasarnya ulang. Ulang. Kita lihat. Jadi apabila dia hendak dicantumkan dengan imbuhan yang berbunyi I, maka ia digunakan, imbuhan itu digunakan dengan huruf ia sahaja. Jadi dia bunyi ulangi. Alif waw u, lam la, ngayangi. Ulangi. Ya. Kemudian contoh yang kedua, kasih. Kata dasarnya kasih. Kata dasarnya berakhir dengan huruf jati juga. Jadi imbuhan I, kalau dia nak bercantum dengan imbuhan yang berbunyi I, maka kita gunakan huruf ia sahaja. Jadi dia bunyi macam ni. Kaf alif ka, sin ya si, ha ya hi, kasihi. Macam tu cara dia. Ya, tak boleh guna hamzah ya, tak sesuai nanti. Nanti kan dia bunyinya lain. Kasih, kasih I, tak boleh macam tu. Baik, ada sedikit maklumat tambahan, iaitu hendaklah ditambahkan huruf alif pada imbuhan an, iaitu hamzah nun, dan imbuhan i, iaitu hamzah ya, apabila kata dasar berakhir dengan huruf jati. Huruf jati itu maksudnya huruf yang berbunyi sendiri, walaupun dia tunggal. Baik, contohnya kita lihat. Tengok kata dasar. Yang pertama, suka. Sin waw su, kaf ke, suka. Dua-dua contoh suka, cuma imbuhannya berbeza. Jadi kalau perkataan suka, kata dasarnya berakhir dengan huruf jati. Dia asal memang tak ada alif ke, kaf, huruf kaf. Kalau dia berada di akhir pada kata dasar, dia tak payah letak alif. Jadi suka. Imbuhan, kalau kita nak cantum dengan imbuhan yang berbunyi an, maka hendaklah ditulis macam ni dekat kata terbitan, ditambahkan alif. Jadi dia bunyi sin waw su, kaf alif ka, hamzah nun an. Sukaan. Kan biasa orang sebut kesukaan macam tu kan. Jadi dia kena tambah alif selepas huruf kaf kat situ. Kemudian contoh yang kedua, perkataan yang sama iaitu suka. Kata dasar dia suka. Tak ada alif asalnya kata dasar dia tu. Jadi apabila dia nak bercantum dengan imbuhan yang berbunyi i, iaitu hamzah i, hamzah ya i, maka dekat kaf itu hendaklah ditambahkan alif. Jadi dia berbunyi macam ni. Sin waw su, kaf alif ka, hamzah ya i, sukai. Ya, sebab kalau tak ditambah alif, dia jadi macam bunyi sukai. Sukai. Tak cantik. Ataupun kalau yang contoh pertama tadi, kalau tak ditambah alif, dia akan jadi sukaan. Macam tu.
Dia bukan jadi sukaan, dia jadi sukaan. Macam tu. Jadi salah. Jadi kena ditambahkan alif. Macam tu. Baik, seterusnya latihan ya. Latihan ini saya minta kamu isi tempat kosong dengan tepat. Kat sini ada 3 kotak iaitu kata dasar, imbuhan dan juga kata terbitan. Baik, pada kotak kata dasar semua saya dah bagi dah dia punya kata dasar. Yang pertama pakai, yang kedua kuasa, yang ketiga tumpu, yang keempat beri, yang kelima sudah, yang keenam kira atau kira. Baik, apa yang perlu kamu lakukan yang dekat nombor 1 ni, saya dah letakkan imbuhan dia. Jadi bunyi dia pakaian. Ya. Jadi macam mana nak tulis dekat kata terbitan? Jadi kamu kena tulislah. Jadi pakaian macam mana ejaan dia. Kemudian yang kedua kuasa. Dekat kata terbitan saya dah tulis dah jawapannya kuasai. Jadi dekat imbuhan tak ada. Imbuhan apa yang diguna? Macam tu. Kamu letakkanlah apa imbuhan dia. Kemudian yang ketiga tumpu. Tumpu. Imbuhan dia tak ada, saya kosongkan. Nanti kamu tulis apa imbuhan yang saya gunakan berdasarkan kamu tengok dekat kata terbitan dia. Saya tulis kat sini kata terbitan dia tumpuan. Maka apa imbuhan dia? Tulis. Keluarkan imbuhan dia, letak dekat kotak imbuhan ni. Kemudian yang keempat, berikan. Imbuhan dia kan. Jadi tulis kata terbitan dia macam mana nak tulis. Berikan. Jadi cantumlah mana huruf yang boleh dicantum, kamu cantum. Yang mana huruf yang tak boleh dicantum, kamu jangan cantum. Macam tu. Yang kelima, sudah. Imbuhan dia I ataupun ya. Ya bunyinya I. Jadi macam mana nak tulis kata terbitan? Sudahi. Macam tu. Kemudian yang keenam, kira. Apakah imbuhan dia? Kata terbitan dia kiraan. Jadi imbuhan dia keluarkan, letak dekat kotak imbuhan ni. Apakah imbuhan dia? Saya harap kamu faham ya. Baik, sampai sini sahaja dulu untuk pelajaran kita pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa nak cakap, latihan ni hendaklah disalin dalam buku tulis. Ya. Baik, itu sahaja.